lama tidak ke ladang, tinggi rumput dari padi. Sudah lama tidak ku pandang, jauh di mata, dekat di hati. Amboi, lama kita tak berjumpa ya. Berpantun-pantun pula kita. Mestilah Bu, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Pondok menjadi bangsal, bangsal ada di hujung desa. Usul menunjukkan asal, bahasa menunjukkan bangsa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan buat kesekian kalinya dalam rancangan tilawah interaktif. Pastinya kami bukan untuk anda siaran secara langsung menerusi TV1 dan anda bersama dengan saya Nabil Ahmad, insya-Allah untuk 1 jam hari ini kita akan sama-sama membuka talian, mendengar dan juga menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh rakan-rakan kita. Mudah-mudahan kesilapan yang dilakukan tidak akan diulangi, bahkan kita dapat meningkatkan mutu pembacaan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa untuk hari ini saudara, sebelum kita perdengarkan ayat-ayat yang akan dibuka taliannya oleh kita semua, jadi boleh renung-renungkan helaian-helaian Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sehingga 71 untuk kita tatapi, untuk kita hayati dan seterusnya kita akan perdengarkan seketika nanti. Baiklah saudara, apa kata kalau kita saksikan dulu antara hadiah-hadiah yang disediakan untuk pemenang-pemenang kita. Akan menerima hadiah voucher pembelian produk daripada AJV Electronic Device Malaysia Sdn Bhd. Pemenang pertama, voucher bernilai RM300. Pemenang kedua, voucher bernilai RM200. Pemenang ketiga, voucher bernilai RM100. Dan setiap pemenang juga akan membawa pulang produk kesihatan iaitu insulin yang bernilai RM128 daripada Aifa Health Malaysia Sdn Bhd. Di samping itu, para pemenang turut menerima sumbangan berupa CD dan bahan bacaan bernilai RM103 daripada Telaga Biru Sdn Bhd. Alhamdulillah, itulah di antara hadiah-hadiah yang menanti untuk pemenang-pemenang kita hari ini. Apapun saudara yang dirahmati Allah sekalian, minggu lalu kami tidak berkesempatan untuk memaklumkan dan mengumumkan siapakah pemenang-pemenang kita. Untuk minggu ini insya-Allah saya akan maklumkan untuk pemenang minggu lalu, iaitu pada 27 April 2012, di mana pemenang pertama ialah Puan Syarifah Muhammad daripada Pulau Pinang. Dan tempat yang kedua ialah Puan Rozaini Johari dari Kampung Behor Inai, Jalan Kaki Bukit Kanga Perlis. Dan tempat yang ketiga ialah Hajah Mariam Ishak dari Kota Sarang Semut, Alok Stang, Kedah. Itulah dia 3 pemenang untuk minggu lalu. Mudah-mudahan minggu ini kita akan membuka peluang kepada rakan-rakan kita, kepada penonton-penonton yang setia di TV1 untuk sama-sama memperdengarkan bacaan-bacaan dan alunan-alunan Al-Quran, insya-Allah. Dan seperti biasa talian terbuka untuk anda menghubungi kami 03 2288 7876. Saya ulangi 03 2288 7876. Itulah talian untuk anda dial kepada kami dan insya-Allah kita akan sama-sama menghayati bacaan-bacaan itu. Dan seperti biasa saudara, seorang tetamu kita akan bersama-sama dengan kita memerhati, menghayati dan juga mungkin ada teguran-teguran yang membina untuk kita ambil pengajaran daripada beliau. Tidak lain tidak bukan itu Ustaz Wan Ainuddin Hilmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak semangat hari ni kita ya? Ya. Okey, semangat. Sebab tak sabar-sabar nak menanti pemanggil kita. Ya. Kadang-kadang kita baca seorang-seorang tak seronok. Bila baca ramai-ramai ni rasa seronok sikit Ustaz. Tak tahulah, mungkin ada setengah orang baca seorang-seorang kan. Tapi hari ini kita nak buka peluang kepada rakan-rakan kita. Dial nombor yang telah pun saya sebutkan tadi. Kita akan terus terima pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Muhammad Syafiq daripada Serda Kedah Timur, Kuala Kedah.
Muhammad Syafiq, apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Dah sedia dengan bacaannya? InsyaAllah dah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih saudara Syafiq dari Kuala Ketil, Kedah. Alhamdulillah Ustaz, bacaannya bagus, tapi saya dapat kesanlah beberapa kesilapan-kesilapan yang mungkin Ustaz nak tegur lebih banyak. Silakan Ustaz. Ya, okey, Cik Adik Muhammad Syafiq daripada Kedah. Tahniah saya ucapkan atas bacaan yang baik tadi. Cuma saya sedikit kecewalah saya sebab ada kesilapan pada Quran. Satunya berubah baris. Yang keduanya tinggal huruf. Yang pertamanya berubah baris pada ayat antum anzaltumuhu minal muzni. Muzni adik Syafiq baca tadi minal mazni. Mazni, okey, yang pertama. Yang kedua am nahnul munzilun dibaca dengan nahnu munzilun, meninggalkan alif lam. Jadi dua tempat berlakunya dikatakan lahnun jali, iaitu satu kesilapan yang nyata. Jadi orang dengar orang tahu itu salah. Okey. Kesilapan begini sepatutnya tidak berlaku lah. Mungkin ini orang kata silap mata lah. Kesilapan mata kita, bukan silap mata. Okey. Okey, yang keduanya saya tengok pada permulaan bacaan tadi, saya nak komen sikit Ustaz Taranum. Pada permulaan bacaan tadi saya dengar bacaan seolah-olah nak baca mujawad, kemudian bila bismillah macam nak baca murattal, kemudian bila mulakan bacaan bunyi mujawad balik. Jadi orang panggil satu cara yang tidak konsisten. Jadi sepatutnya bila dah start a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, teruskan. Teruskan dengan bacaan mujawad. Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu murattal. Mana itu satu bacaan yang tidak konsisten. Jadi kita kena tahu apa bentuk bacaan yang kita ingin baca. Jadi kalau kita nak baca mujawad, teruskan satu bacaan mujawad lengkap. Tapi kalau kita nak baca murattal, bil murattal daripada awal sehingga akhir. Begitu. Sehingga kita dapat membuat satu penilaian. Penonton, hakim dapat buat satu penilaian. Dia ni nak baca apa. Begitu. Itu saja. Bukanlah menjadi satu kesilapan Ustaz, tapi cuma tak konsisten je. Tak konsisten. Kita dengar macam dia ni nak laju ke nak pelan ke. Okay. Jadi kata biarlah berhati-hati bacaan tu ya. Okey, sikit lagi cuma dari sudut lahan jali yang saya tegur tadi. Kalau boleh saya baca yang betulnya ialah أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Itu nahnul munzilun, muzni. Jadi hati-hati pemanggil-pemanggil selepas ni, saya mengharapkan berhati-hati bila sampai ke ayat ini, takut jadi macam tadi. Gitu insyaallah. Mungkin itulah kata kesilapan mata. Kesilapan mata. Kesilapan mata melihat. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ambil perhatiannya adik Syafiq kita dan juga harapan kepada pemanggil-pemanggil kita yang seterusnya juga telah bersedia dan berhati-hati dengan bacaan kita. Baik, kita terus terima pemanggil kita yang kedua untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, siapa di sana? Ya, saya Azhari dari Kelda Timur, Kuala Kecil, Kedah. Oh, Encik Azhari. Okey, baik. Dah bersedia dengan bacaannya? Baik. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Encik Azhari. Juga bacaannya yang agak baik bagi saya. Apa pula komen dan juga ulasan daripada Ustaz? Alhamdulillah, satu bacaan yang baik seperti mana Cik Nabil, Ustaz Nabil kata. Saudara Haji Azhari daripada Kedah. Dua-dua orang daripada Kedah hari ini. Alhamdulillah. Minggu lepas pun pemenang semua orang utara. Hari ini pun utara juga. Okey. Bacaan yang baik menggunakan lagu Rust. Lagu Rust. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Rust. Kita mulakan lagu Rust. Cuma pada ayat law nasya'u la ja'alnahu Ujaja. law nasya'u ja'alnahu. Situ tu saya tengok dari sudut suaranya macam naik mendadak menyebabkan tali suara tu lari. Ini dari sudut suara. Law nasya' tu jadi lari. Faham tak? Mengejut, naik secara mengejut. Jadi tidak sesuai di dalam satu ayat bila kita nak naik, kalau boleh naik bertangga. Naik bertangga. Kita namakan dengan istilah salalim. Naik tangga satu step. Law nasya'u ja'alnahu. Naik tangga. Begitu cara kita baca. Jadi kalau naik mengejut begitu, dari sudut suaranya, kita katakan seorang itu telah membaca dengan suara yang tali suaranya lari daripada tabaqat itu lari terus. Jadi law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Begitu. Jadi saya komen dari sudut suara dan suara saja. Itu saja. Alhamdulillah. Dari sudut kesilapan nyata tidak ada ya. Tak ada. Alhamdulillah, itu dia. Kita tidak mengubah apa-apa yang ada dalam Quran, tapi mungkin kesilapan kita tidak menjaga suara ya. Suara itu dia. Sikit ulasan daripada Ustaz. Okey, baik, kita terus terima memanggil kita yang ketiga untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Syamsizah. Syamsizah ya? Dari mana? Shah Alam. Dari Shah Alam. Okey, silakan puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Syamsizah dari Shah Alam. Apa komen Ustaz? Ya, Puan Syamsizah, satu bacaan yang baik. Cermat, menjaga semua sifat-sifat huruf. Yang saya tengok, cuma ada sedikit apa orang kata, mungkin kebiasaan dalam menyebut huruf itu menyebabkan kita tak perasan sebenarnya cara sebutan itu salah. Saya nak kata salah dari sudut sifatnya salah. Dari sudut sifatnya, dari sudut makhrajnya alhamdulillah betul, cuma dari sudut sifatnya. Jadi sekarang saya nak tegur apa yang saya sebut, kenapa saya kata salah. Okey, pertamanya pada antum. Antum, tum, ta, huruf ta. Ta ini makhrajnya adalah hujung lidah. Hujung lidah diangkat kena pada hujung lelangit, berdekatan dengan gigi atas, gigi depan, dua gigi depan. Kita angkat duduk depan tu. Jadi lidah tu dia tidak kena pada gigi. Kalau dia kena pada gigi tu, makhraj dia kita dengar sebutan ni lain. Jadi dia letak situ, dia tak keluar. Lidah tidak keluar daripada gigi. Okey, itu makhraj dia. Sudut sifatnya, kita tengok bila kita matikan huruf ta, apakah sifat atau sifat yang paling jelas, yang paling menonjol yang keluar pada huruf ta, iaitu sifat hamas, iaitu terlepasnya angin. Terlepas yang paling jelas. Kalau kuat sangat itu salah juga. Kuat sangat. Okey, yang paling kuat. Jadi ulama kata huruf ini bila dia mati, sifat dia bila dia mati dia kuat sikit. Bila dia berbaris, dia kurang sikit kekuatan dia. Tetapi dia tidak hilang sifat hamas. Tidak hilang sifat hamas pada huruf ta tadi. Kalau kita sebut antum, itu kuat. Tanpa hamas, tanpa keluarnya angin. Antum, dia jadi kuat. Suara. Jadi huruf tu menyebabkan dia naik tabakat. Level tu naik. Daripada huruf yang lemah dia naik jadi huruf yang sedikit kuat. Begitu. Jadi kita kena letak tempat dia. Antum kena keluarkan. Supaya huruf ta ini kita menjaga hak dia, hak yang ada pada dia. Itu yang pertama. Yang keduanya huruf zai. Huruf zai pada anzaltumuhu minal muzni, anzaltumuhu minal muzni. Zai ini tidak perlu kita sebut terlalu kuat. Tidak sebut terlalu kuat. Jadi kita tak boleh sebut huruf zai ini lebih kuat daripada huruf-huruf yang lain. Kita tak tahu antara huruf-huruf yang ada itu, contohnya ada hutama. Ta adalah huruf yang sangat kuat. Bila kita sebut huruf zai sama kuat dengan huruf ta, itu adalah satu kesilapan. Jadi kita sebut antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu saja. Tidak perlu muzni, tidak perlu kuat sangat. Jadi kita kena jaga setiap kedudukan setiap huruf supaya dia tidak kita tidak angkat dia, kita tidak letak sesuka hati kedudukannya. Jangan alih kedudukannya. Ingat bila kita baca huruf ta adalah huruf yang sangat kuat. Jadi kalau kita kuatkan huruf lain lebih kuat daripada huruf itu adalah satu kesilapan. Gitu cara dia. Jadi kita berhati-hatilah dengan sifat huruf tu jadi insya-Allah bukan untuk diri Puan Syamsizah saja, tapi insya-Allah untuk kita semua yang sedang belajar ni. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, kita terus terima panggil kita yang keempat untuk petang ini. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Okey. Mungkin ada sedikit masalah di teknikal, tapi tidak menjadi satu masalah. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang tadi ketiga-tiga daripada pemanggi-pemanggi kita tadi, yang nampak yang pertama mungkin kesilapan lahnul jali itu yang mungkin akan menyebabkan lari makna. Dan memang secara keseluruhannya kita kata boleh merubah keadaan ayat itu sendiri. Jadi bila Ustaz tengok pula pemanggil kita yang kedua dan yang ketiga dengan bacaan yang agak cermat dan baik, dan apakah kesilapan sebutan sifat itu sendiri boleh mencacatkan bacaan dan boleh merubah mungkin sesuatu yang terbaik di dalam Al-Quran itu? Pertamanya ulama membahagikan kepada dua kesilapan kepada dua. Pertamanya lahnun jali, satu kesilapan yang nyata. Yang keduanya lahnun khafi, satu kesilapan yang
tersembunyi. Jadi Jadi ilham khafi ini, kesilapan ni itu hanya boleh dikesan oleh orang-orang yang mahir saja dalam tajwid. Orang yang mahir mendengar, itu salah. Jadi kesilapannya sebegini sebenarnya dia tidak mencacatkan Al-Quran, tidak mengubah Al-Quran dan sebagainya. Cuma dia menghilangkan seni ataupun dia menghilangkan keaslian Al-Quran. Sepatutnya Al-Quran itu bagus, asalnya diturunkan dengan bacaan yang bagus. Tetapi bila kita membaca dengan bacaan yang kurang bagus, tidak menepati hukum tajwid contohnya, walaupun tidak berubah makna, tetapi kita telah mengurangkan kemuliaan dia, kemuliaan yang asal dia. Jadi kita baca tanpa dengung contohnya, sifat huruf terkurang, huruf sad ditukar ataupun hampir-hampir sama dengan sin, walaupun tidak bertukar, tidak bertukar huruf tu, tetapi hampir sama. Jadi kalau begitu cara dia, seolah-olah kita, yang pertamanya kita takut Allah Taala mengira kita sebagai orang yang mengambil mudah dengan Al-Quran begitu. InsyaAllah kita ihtimam mengambil penting perkara apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi sebagai panduan kita dalam kita menghayati dan juga kita mempelajari Al-Quran itu, insyaAllah. Baiklah, kita terima memanggil kita yang keempat. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, baiklah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, bagi anda yang bersama dengan kami baru saja buka TV 1, tak ada masalah. Boleh anda buka dan belik Al-Quran ya, surah Al-Waqiah ayat 68 sehingga 71. Insya-Allah belik-belik, hayati betul-betul dan cuba buat sedikit ulang kaji sebelum kita perdengarkan untuk Ustaz bagi ulasan dan juga komen. Dan seperti biasa juga nombor talian kita ialah 03-2288-7876. Saya ulangi, 03-2288-7876. Mungkin persaingan juga berlaku bila mana ramai saya bertali arus orang cuba untuk mendayakan kita, tapi itulah dia, satu talian sahaja yang mampu untuk kita buka. Tapi saya yakin ramai di kalangan kita yang dapat manfaat, bukan sekadar seorang sahaja yang baca, tetapi ribuan manusia yang mendengar, ribuan manusia yang menadah Al-Quran. Mudah-mudahan turun rahmat Allah berlimpah-limpah kepada kita. Baik, kita terima panggil kita. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Ni Pandak Jat. Pandak Jat? Dari mana Pandak? Pandak Baru. Okey, Pandak Baru Kedah. Okey, baik. Silakan dengan bacaan. Baik. Saya cuba lah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Najat dari Bandar Baru, Kedah. Alhamdulillah. Walaupun orang kata tadi kita dengar mungkin ada gangguan talian, tetapi berjaya membacanya Ustaz. Mungkin sedikit komen dengan bacaan itu. Okey, Pak Najat, alhamdulillah bacaan yang baik. Betul cermat sekali bacaan. Cuma saya tengok pada permulaan, mulakan ayat tadi, antum fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Kemudian ayat yang kedua, antum tu baca antum. Itu cara bacaan begitu, kata ulama itu adalah kita gunakan satu istilah menyambar. Kita sambar. Jadi cara sampai menyambar satu-satu jadi tak sempurnakan ayat setiap sebutan huruf. Antum, antum jelaskan.
Sempurnakan setiap sebutan huruf. Antum mana baik? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lau nasya'u. Lau nasya' itu situ adalah mak wajib. Wajib, jadi kita kena baca 5 harakat ataupun 4 ataupun 5. Jadi tadi saya dengar tak cukup. Lau nasya'u laja'na. Lau nasya'u tak cukup. Kena panjangkan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Begitu. Kena cukupkan 5 ataupun 4 harakat. Kita pilih. Begitu. Yang ketiganya pada afara'aitum. Afara'aitum yang terakhir tadi, afara'aitumun nar allati turun, yang akhir tadi itu huruf hamzah yang kedua. Afara'aitu. Hamzah yang kedua tadi itu tidak sempurna sebutan sifatnya. Kenapa saya kata begitu? Sebab hamzah ini sifat dia 2. Tahan nafas dan tahan suara. Daripada dia. Dia ada syiddah, dia ada jahar. Jahar dan syiddah, 2 berkumpulnya sifat ini. Jadi kalau kita boleh bayangkan, bila tahan nafas, tahan suara, cuba kita matikan huruf tu. Sya, itu tahan dua-dua. Kalau terlepas satu, sya, keluar, terlepas satu, itu terlepas suara. Sya, maksudnya dua-dua ditahan, dua-dua tahan. Jadi bila dia hidup, bila kita hidupkan dia, kita bariskan dia, maka sifat dia tidak hilang. Sifat dia tidak hilang, cuma dia tidak sekuat ketika kita wakafkan dia, kita matikan dia. Afara'aitum, jelaskan. Afara'aitum. Satu lagi, afara'aitum, itu tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Jadi tanpa hamzah ini kita bacaan riwayat lain. Kita bacaan hafs, kita tahqiqkan, iaitu kita jelaskan setiap hamzah. Jelaskan. Afara'aitum, afara'aitum. Jelaskan setiap huruf. Jelaskan sebutan setiap huruf. Itu. Jadi itulah di antara beberapa teguran kepada Pak Nak Jad. Tapi tak apa Pak Nak, insya-Allah saya yakin Pak Nak tak berputus asa, dan kawan-kawan kita pun cuba antara huruf-huruf yang disebutkan tadi, sifat-sifatnya, agar tidak terlepas, agar kita dapat jaga elok insya-Allah. Baik, kita terima manggil kita yang kelima untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Hajah Khalijah dari Pentajam, Pinang. Dah, okey Hajah, dah bersedia dengan bacaannya Hajah? Ya. Okey, silakan Hajah Khalijah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumun nara allati turun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hajah Khalijah dengan bacaan itu. Apa ulasan Ustaz? Ya, Hajah Khalijah, tadi yang saya ucapkan satu bacaan yang baik. Satu bacaan yang baik. Cuma ada 3 benda yang saya catat kat sini, kesilapan yang bukan kesilapan yang besar, tetapi ini adalah cara untuk kita memperincikan lagi bacaan kita, memperelokkan lagi bacaan kita. Okey, yang pertamanya pada afara'aitum. Afara'aitumun, afara'aitumun. Sedangkan ta itu berbaris depan, dhammah berhadapan, mim berbaris hadapan. Jadi afara'aitumu. Jadi muncung. Kerana ulama kata bila sebut dhammah baris hadapan, mulut betul-betul muncung.
Jangan bagi peluang mulut tu nak sengit ke apa, tak ada. Betul muncul. Tu afara'aitum tumul. Begitu. Afara'aitumul tumul. Itu tidak muncul. Jadi kita tidak sempurnakan gerakan setiap baris. Itu satu. Yang kedua, am nahnul munzilun. Saya dengar tadi, أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن. Itu bacaan apa? Ulama kata itu adalah bacaan yang kita katakan bacaan setiap huruf tu jadi beranak. Yang mati beranak habis. Beranak. Tawallud. Kita guna istilah tawallud lah, tapi kita nak istilah Melayu nak suruh faham beranak lah. Orang mati kita hidupkan dia. Begitu. Kita bukan hidupkan, kita hampir-hampir kita hidupkan dia. Amnahnul mulzilun. Begitu. Amnahn, sempurnakan. Mana-mana huruf mati kita sempurnakan setiap sebutan, setiap sifat dia. Cara dia, saya bagi contoh. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, falaula. Pada falaula tadi mana tadi? Laula sya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Falaula tadi saya dengar falaula itu adalah tu sebutan orang Tara. La. Jadi kita bila masuk dalam apabila kita baca Quran, lam ni adalah huruf istifal. Huruf istifal. Jadi kita sebut la dengan la. Yang sebut la tu bunyi Melayu. Falaula. Begitu. Sifat dia istifal. Assalamualaikum. 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 Itu bunyi Melayu. Jadi falaula tashkurun. Falaula, jangan falaula. Falaula tu salah. Begitu. Jadi mungkin kebiasaan ni Ustaz tu. Dia mempercampur adukkan bahasa Melayu kita ni. La, awak tabak. La tu dia jadi. La. Okey, insya-Allah kita belajar insya-Allah sebab Al-Quran dia keunikan dia, dia cantik dia. Itulah dia mukjizat Al-Quran. Baik, kita terus terima manggil kita yang ke-6 untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Hajah Maryam Al-Ustaz. Hajah Maryam, apa abang aja? Baik. Alhamdulillah. Okey, silakan dengan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hajah Maryam. Ustaz, apa komen Ustaz? Hajah Maryam, bagus bacaan dia. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah. Cuma nafas pendek sikit kot. Nafas pendek, mungkin penat berlari-lari kejar telefon tadi. Okey, bacaan yang bila nafas pendek terganggu sikitlah bacaan. Sepatutnya kita dapat cukupkan setiap mat, dapat cukupkan setiap dengung. Jadi kita dapat sempurnakan oleh kerana nafas yang pendek. Jadi saya nasihatkan bagi orang yang nafasnya pendek, kita cuba latih. Maksudnya satu ayat yang contohnya ayat yang pendek, macam ayat yang mana tadi ayat faraitum alladhi yashru, itu satu ayat pendek. Kalau lah tak sampai ke mahattah, maksudnya tempat wakaf dia tu,
kita cuba paksa diri, paksa tarik nafas betul-betul, kemudian paksa diri untuk sampai pada situ. Cuba berkali-kali sehinggalah kita sampai. Jadi bila dah kita sampai di situ, kita cuba panjang lagi, lebih panjang sedikit, kemudian lagi panjang lagi. Itu cara kita melatih nafas kita. Itu cara kita melatih nafas kita supaya bacaan kita tu sempurna. Sempurna. Okey, itu yang pertama saya komen. Yang kedua, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Situ saya ada ikhfa, situ ada hukum ikhfa pada antum, itu yang pertama. Yang kedua, anzaltumuhu, dua ikhfa kat situ. Saya dengar tadi bacaan sebutan ikhfa, cara bacaan dia adalah kita menjauhkan lidah, ujung lidah daripada makhraj ketika kita mendengungkan ikhfa. Jauhkan. Maksudnya setengah guru Al-Quran dikata kita tunggu huruf selepas tu. Jadi kalau antum itu nun mati, kita tunggu huruf ta. Jadi ulama kata ikhfa, dengung ikhfa pada huruf ta ini adalah dengung paling kuat. Sebab apa? Nun dengan ta dia dekat makhraj dia. Dekat makhraj dia. Jadi dia kuat sikit sebab paling dekat. Antum. Jadi orang tahu bila kita dengung macam tu, orang tahu lepas ni nak sebut ta. Begitu. Sama juga bila kita sebut anzal, kita tahu. Jadi gerakan bibir, gerakan mulut kita, orang tahu lepas ni dia nak sebut huruf zai. Begitu. Jadi dengung dia kena cukupkan 2 harakat. Sempurnakan bila 2 harakat semua. Begitu. Jangan rapatkan lidah. Antum anzal. Jangan rapatkan. Kita kejauhkan. Kejauhkan lidah daripada makhraj. Jauhkan lidah daripada makhraj. Itu adalah ikhfa yang pertama. Yang keduanya, saya tengok semua dengung-dengung tu tak berapa nak cukup. Ada panjang, ada pendek begitu. Yang ketiganya, falaula tu, falaula sama dengan pemanggil sebelum tu. Falaula juga. Kan? Allah. Kebiasaan begitu nak contoh. Kalau boleh ubahlah. Jadi itu kadang-kadang kita kena ubah kebiasaan tu. Kadang-kadang lah kan. Jadi bukan menyebabkan kebiasaan tu menyebabkan benda yang boleh kita buat. Ada benda yang kadang biasa, kita kena jadi luar biasa sikit. Ya. Sebab nak baca Al-Quran ni dia tu dia ada satu kelebihan. Dia ada satu kelainan daripada bacaan-bacaan yang lain ni. Insya-Allah. Itu antara teguran-teguran daripada Ustaz Ida. Insya-Allah mudah-mudahan Hajah dan juga kawan-kawan kita yang lain pun dapat mengambil perhatian ya dari sudut suaranya, bagaimana kita nak panjang, bagaimana kita nak berhenti. Insya-Allah barulah sedap bacaan kita tu. Okey, baik, kita terus terima manggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Ni Puan Norini daripada Ipoh Perak. Puan Norini. Okey, silakan Puan dengan bacaannya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun Afara'aytumun nara allati turun Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Norini dari Ipoh Perak. Ustaz, apa komen Ustaz? Ini orang kata orang je dah biasa baca surah ni kot laju je saya tengok. Okey. Terima kasih, tahniah saya ucapkan, bacaan yang baik juga. Cuma saya tengok ada longgar sikit. Sebutan tu macam longgar sikit. Longgar tu sebab biasalah kot baca macam tu. Okey. Yang pertamanya saya nak tegur, antum anzaltumuhu, antum anzal. Hamzah pada anzaltumu tu seperti mana saya tegur sebelum ni, hamzah tu tidak tepat. Maksudnya hampir-hampir kita baca tu seolah-olah hampir-hampir ke arah alif. Antum anzal, jelaskan. Antum anzal itu adalah tanpa hamzah. Yang keduanya pada ja'alnahu, hamzah
Ja'alnahu. Law nasha'u ja'alnahu ujaja. Huruf ha situ. Jadi ha ini adalah huruf yang di pangkal halqum. Makhraj terakhir pada halqum ialah pangkal di sini. Keluarnya hamzah dan ha. Kata ulama, hamzah ni, ha ini adalah huruf yang paling lemah, sangat lemah. Kita tak boleh nak sebut kuat sangat, tetapi jangan sampai tak bunyi. Begitu. Kalau jawab lau nasya'u ja'alnahu uja, itu tanpa ha, tak bunyi. Tak boleh. Kita kena jelaskan sedikit. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Jelaskan sedikit, jangan terlampau kuat. Ja'alna uja, itu keluar kuat sangat. Itu terlampau kuat. Jadi level dia tu kita kena jaga. Gitu. Kena berhati-hatilah ya. Jangan sampai rendah sangat dan jangan sampai lebih sangat. Dia ada had dia. Itulah sifat pada huruf-huruf tadi. Cantik. Baik, kita terus terima panggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Ini Cik Wan Muhammad dari Tumpak Kelantan. Oh, Cik Wan. Apa khabar Cik Wan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sedia dengan bacaannya Cik Wan? Sudah. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Cik Weh dari Tupak Kelantan. Oh, comel baca tu. Sedap tu. Okey, apa boleh saya Ustaz? Silakan. Orang Kelantan Cik Muhammad, tahniah saya ucapkan. Hati-hati baca, lahan-lahan. Maksudnya ni dia dah tengok kanti dah tu, tapi salah juga. Salah juga. Allahu akbar. Mungkin ada dua, lau nasya'u ja'alna. Satu, yang keduanya ada lau nasya'u la ja'alna. Jadi tertukar. Jadi tambah lam pada la ja'alna tadi tu. Jadi yang ni tak ada la. Tak ada huruf lam. Tak ada huruf lam. Jadi yang sebelum tu ada. Ada. Lau nasya'u la ja'alna tu ayat sebelum. Ayat ni tak ada. Tak ada lam. Jadi tambah lam itu dikatakan jali. Jali. Biasanya kalau dalam satu pertandingan, seorang hakim sepatutnya apabila melakukan satu kesilapan yang jali begini, tambah huruf ke, silap baris ke, memang peserta tu dikira disqualified. Maksudnya dia tak boleh menang. Tak boleh menang. Begitu. Okey, iaitu yang pertama. Yang keduanya pada syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Syai itu saya dengar tadi syayuta. Ramai orang baca begitu. Saya dengar kalau yang dalam kelas-kelas kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Syayuta tak nak. Shin bagi atas kemudian ya mati. Kita situ dikira sebagai ya lin. Huruf lin kata syai. A'udzubillahi minasyai. Jangan syayu. Begitu. Hati-hati. Syaitan. Itu yang pertama. Yang keduanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha berbaris bawah. Rahim. Jangan sebut rahim. Itu jadi lin. Ha bagi atas. Ha bagi atas. Tak boleh. Kena sebut rahim. Betul-betul. Turunkan bibir. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang pada tashrabun tadi, saya dengar mana-mana huruf nun yang terakhir pada mad arid lisukun, saya dengar. Contoh saya bagi bacaan, fara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Macam Terlepas terlepas itu kalau boleh kurangkan tashrabun, tu je. Mati teruskan. Matikan. Cuma gunnah pada nun tu jelaskan. Gunnah pada nun sampai tashrabun. Itu tak ada gunnah. Huruf nun yang paling jelas, yang paling menonjol sifat pada nun adalah sifat gunnah, sengau. Sebab sengau pada nun, maka jelaskan sengau dia. Sengau jelaskan bila dia mati. Sebab apa? Ulama kata huruf ni bila dia mati, sifat dia sangat jelas. Kuat, dia bunyi kuat. Jadi kuatkanlah. Sesuai dengan kekuatan dia ketika dia mati. Begitu. Jadi itulah dia. Sikit sebanyak teguran-teguran yang banyak sebenarnya untuk kita. Tapi patutlah Ustaz, kadang-kadang kita baca Quran, syaitan tak lari. Sebab kita salah sebut syaitan tu. Tadi Ustaz sebut kan syaitan, dia tak sebut nama dia. Macam mana kita dia nak lari. Jadi itulah dia. Hebatnya Al-Quran ni, banyak ilmu-ilmu yang masih lagi kita nak pelajari, insya-Allah. Jadi nampaknya hanya 8 pemanggil kita berjaya menembusi talian untuk minggu ini. Tak apa, kami nak rehat seketika dan kita akan ketahui selepas ini siapakah pemenang-pemenang untuk minggu ini. Setiap pemenang akan menerima hadiah baucer pembelian produk daripada AJV Electronic Device Malaysia Sdn Bhd. Pemenang pertama, baucer bernilai RM300. Pemenang kedua, baucer bernilai RM200. Pemenang ketiga, baucer bernilai RM100. Dan setiap pemenang juga akan membawa pulang produk kesihatan iaitu insulin yang bernilai RM128 daripada Aifa Health Malaysia Sdn Bhd. Di samping itu, para pemenang turut menerima sumbangan berupa CD dan bahan bacaan bernilai RM103 daripada Telaga Biru Sdn Bhd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih saudara yang dirahmati Allah sekalian yang terus setia bersama kami dalam rancangan tilawat interaktif yang bukan sekadar sahaja untuk kita menghayati bacaan, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita mampu untuk mempraktikkan apa yang kita faham dari sudut maksud ayat-ayat yang telah pun diperdengarkan. Baiklah, saya serahkan kepada Ustaz untuk membuat pengumuman di antara pemanggil-pemanggil kita yang berjaya untuk minggu ini. Silakan. Okey, alhamdulillah tangan saya ni ada keputusannya. Terlebih dahulu saya ucapkan
yang mana tidak menang itu saya mengharapkan lebih berusaha. Apa yang saya tegur itu agar memberi manfaat untuk kita bersama. Ya, insya-Allah. Okey, sekarang ini saya umumkan pemenang untuk petang ini. Tempat ketiga peserta pemanggil yang kelima. Pemanggil yang kelima iaitu Hajjah Khalijah daripada Pulau Pinang. Tempat yang kedua, pemanggil yang ketiga iaitu Puan Syamsizah daripada Shah Alam. Dan Johan pada petang ini ialah Pak Ndak Jad daripada Kedah. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada semua pemenang. Dan setiap teguran saya agar diperbaiki, diambil perhatian, insya-Allah. Moga-moga kita dapat memperbaiki bacaan kita daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi orang kata inilah satu medium, satu tempat yang kita nak orang kata sama-sama belajar. Mungkin kesempatan kita terhad di tempat kerja, turun bendang ke pi ke laut ke tak sempat, jadi buka TV1, alhamdulillah dapat sikit, cuba kita belajar, insya-Allah. Ajak anak-anak, ajak ahli keluarga kita untuk kita belajar dari masa ke semasa, insya-Allah. Masa masih ada sebelum ajal datang bertamu. Okey, itu dia. Mudah-mudahan sebagai muhasabah kita bersama. Dan untuk makluman kita juga, sekarang ini tengah berlangsung Pesta Buku Antarabangsa. Alhamdulillah, terlalu banyak buku-buku yang lama, yang baru telah pun berada di pasaran. Tapi mungkin bagi kita yang ada kelapangan, ajaklah ahli keluarga, jiran-jiran kita ya, bawa semua sekali tengok-tengok buku, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang suka untuk membaca, bukan nak beli buku saja. Sebab kadang-kadang takut jadi amalan banyak membeli buku tapi buku simpan dalam store. Kita tak nak. Kita biar beli buku tapi kita menghadam apa yang ada dalam isi Al-Quran. Dan juga saya nak maklumkan bahawa pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga telah menawarkan kata buku-buku yang sebelum ni harga mahal ya, sebab biasalah nak terjemah, nak menghasilkan buku-buku yang mengikut kata daripada tafsiran-tafsiran apa semua, tapi alhamdulillah boleh dapati juga dengan harga diskaun yang cukup hebat. Bukan saja di JAKIM sajalah, maksudnya di bus-bus lain pun ada, insya-Allah. Jadi peluang yang ada, ajaklah ramai-ramai untuk ke Pesta Buku Antarabangsa di PWTC. Dan hari terakhir ialah pada hari Ahad ini, iaitu 6 Mei 2012, insya-Allah. Baiklah, itu saja daripada saya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.